Assalamualaikum, nama saya Ahmad Rafandi bin Cik Ros 267047. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang cukai pendapatan individu luar negara daripada Malaysia. Negara yang dipilih ialah negara Sweden. Sweden ialah sebuah negara Nordik di semenanjung Skandinavia, iaitu di Eropah Utara. Sweden menjadi ahli Kesatuan Eropah sejak tahun 1965. Ibu negaranya ialah Stockholm. Penduduknya sedikit sahaja dan 84% tertumpu di bandar-bandar. Hanya 1.3% muka bumi digunakan untuk penempatan. Gaya hidup di sana sangat tinggi, moden, liberal, tersusun dan berbudaya kerjasama berbanding dengan negara Anglo-Saxon yang lain. Definisi cukai individu di Sweden. Cukai didefinisikan sebagai penghormatan, pungutan atau jumlah yang dibayar kepada negara, komuniti, anotomi dan Dewan Bandaraya secara wajib. Cukai ditetapkan ke atas orang asli atau undang-undang. Bagi negara Sweden, ianya bertujuan untuk menyumbang kepada kewangan awam negara, membiayai perbelanjaan negara dan entiti lain serta perkhidmatan awam. Antara contoh perkhidmatan awam di Sweden ialah pembinaan infrastruktur iaitu elektrik, jalan raya, lapangan terbang dan pelabuhan, penyediaan perkhidmatan kesihatan awam, pendidikan, pertahanan negara, sistem perlindungan sosial iaitu pengangguran, faedah kecacatan atau kemalangan di tempat kerja. Cukai pendapatan merupakan cas tahunan yang dilevikan sama ada ke atas upah, gaji, komisen dan pendapatan bukan gaji, iaitu dividen, faedah, sewa pendapatan dari perdagangan. Ada dua jenis cukai pendapatan yang asas, iaitu yang pertama adalah cukai pendapatan peribadi dan yang kedua ialah cukai perbadanan yang dicukai ke atas untung bersih firma yang diperbadankan. Menurut Undang-Undang Perniagaan dan individu wajib mengisytiharkan penyerta cukai pendapatan secara tahunan untuk menentukan sama ada mereka perlu membayar cukai atau layak menerima rebate cukai. Bagi negara Sweden, cukai dari perspektif ekonomi difahamkan sebagai beralihnya sumber daya dari sektor swasta kepada sektor awam. Pemahaman ini memberikan gambaran bahawa keberadaan cukai menyebabkan berubahnya dua keadaan, iaitu yang pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya kepentingan penguasaan barang dan jasa. Yang kedua ialah bertambahnya kemampuan kewangan negara dalam penyediaan barangan dan khidmat awam yang merupakan keperluan masyarakat. Sementara pemahaman cukai dari perspektif undang-undang pula merupakan suatu perikatan yang timbul kerana adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajipan warga negara menyimpan sejumlah hasil pendapatan tertentu kepada negara yang berkuasa, di mana wang cukai tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan cukai individu di Sweden. Cukai di Sweden melibatkan sumbangan kepada tiga peringkat kerajaan yang berbeza, iaitu yang pertama Majlis Perbandaran, yang kedua Majlis Daerah dan yang ketiga Kerajaan Pusat. Caruman keselamatan sosial dibayar untuk membiayai sistem keselamatan sosial. Antara peranan utama percukaian adalah seperti berikut. Yang pertama, punca hasil kerajaan, agihan semula pendapatan, kestabilan harga, pertumbuhan ekonomi dan tenaga buruh. Pengelasan cukai individu di Sweden. Negara Sweden mempunyai kadar cukai rata sebanyak 30% untuk keuntungan modal. Pihak berkuasa cukai Sweden mengtakrifkan keuntungan modal sebagai pendapatan yang tidak boleh dikaitkan dengan operasi perniagaan atau perkhidmatan. Sebagai contoh, penyewaan aset persendirian, dividen, keuntungan daripada penjualan aset dan pembayaran faedah. Pendapatan bersih korporat dikenakan cukai pada kadar 22%. Syarikat asing yang menjalankan perniagaan di Sweden sama ada orang asli atau orang sah boleh dikenakan cukai untuk VAT. Caruman majikan atau cukai pendapatan. Undang-undang bagi orang asing yang aktif di Sweden harus menghubungi pejabat pendaftaran syarikat Sweden terlebih dahulu untuk bertanya sama ada mereka perlu mendaftar pejabat cawangan. Jika pendaftaran sedemikian dibuat dengan pejabat pendaftaran syarikat Sweden, mereka akan dibekalkan dengan nombor pendaftaran Sweden oleh agensi cukai Sweden. Kita perlu mengambil perhatian bahawa pembelian syarikat di negara Sweden atau hartanah Sweden tidak semestinya memberikan hak kediaman di Sweden. Penipuan seperti contoh, Mesir telah menjual aset tersebut dengan mendakwa mereka akan memberikan hak kediaman. Terdapat tiga cara utama untuk
mengelaskan cukai, iaitu melalui kaedah pembayaran cukai, asas cukai yang berbeza dan kadar cukai yang digunakan. Yang pertama, kaedah pembayaran. Di bawah kaedah pembayaran cukai, cukai dapat dibahagikan kepada dua bentuk, iaitu cukai langsung dan cukai tidak langsung. Yang kedua ialah asas cukai. Asas cukai adalah item atau aktiviti ekonomi di mana cukai itu dikenakan. Dengan perkataan lain, asas cukai merujuk kepada cara pengenaan cukai untuk menentukan sejumlah atau nilai yang akan dikenakan cukai. Anggaran cukai individu di Sweden. Anggaran kadar cukai pendapatan yang tinggi dikenakan di Sweden adalah sebanyak 57% daripada kekayaan atau pendapatan yang dimiliki seseorang individu. Peratusan kadar cukai yang dikenakan dibahagikan kepada 32% untuk cukai pendapatan, perbandaran manakala 25% adalah untuk cukai pendapatan negara. Di Sweden, kadar cukai pendapatan minimum untuk individu atau pekerja adalah sebanyak 30%. Tidak ada asas yang tidak dikenakan cukai. Selain itu, pendapatan yang tinggi dikenakan di Sweden adalah sebanyak 55% dan cukai tidak dikenakan ke atas keuntungan yang berlebihan daripadanya. Prinsip percukaian. Prinsip-prinsip asas dalam percukaian yang sering dijadikan sebagai rujukan keberkesanan cukai dalam sesebuah negara adalah: yang pertama, hasil cukai, kecekapan ekonomi, dan yang ketiga, keberkesanan pentadbiran cukai. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan, rakyat Sweden mempunyai kesedaran yang tinggi di kalangan rakyatnya dalam urusan pembayaran cukai pendapatan. Mereka cakna mengenai konsep percukaian dan implikasi cukai ke atas keselesaan mereka. Daripada perbincangan dan data-data ini membuktikan bahawa rakyat Sweden sanggup menghabiskan sebahagian daripada gaji mereka dan melebihi sebahagian pendapatan tahunan untuk membayar cukai pendapatan yang dipotong sehingga 57%. Ini merupakan kutipan cukai yang tertinggi, namun masyarakat di Sweden amat mematuhi arahan pemotongan cukai pendapatan untuk mendapatkan lebih kemudahan yang lengkap yang disediakan oleh negara untuk mereka. Analisis dan implikasi cukai pendapatan di Sweden. Di Sweden, walaupun rakyatnya dikenakan pungutan cukai yang sangat tinggi, tetapi rakyatnya masih lagi boleh mendapat segala kemewahan daripada negara. Ini kerana rakyatnya sangat patuh kepada pembayaran cukai sehingga negara mereka dinobatkan sebagai negara yang terkaya di dunia. Kutipan cukai penting untuk pembangunan negara serta kekayaan negara secara automatiknya akan dinikmati bersama rakyat. Negara akan membahagikan kekayaannya melalui penyediaan pelbagai infrastruktur yang canggih dan mempunyai kelengkapan teknologi yang moden dengan jaringan komunikasi yang baik dan menyimatkan dengan kadar yang rendah. Selain itu, kerajaan juga perlu berusaha untuk meningkatkan pendapatan rakyat pada tahap pendapatan yang lebih tinggi dan bersesuaian dengan situasi semasa dengan perkembangan teknologi dunia. Cukai adalah sangat penting dalam aspek pengurusan dan pengagihan pendapatan dalam menjamin kemakmuran negara. Oleh itu, dasar dan sistem percukaian yang cekap perlu dilaksanakan oleh negara. Hasil cukai akan diagihkan kepada mereka yang berhak untuk dinikmati dalam bentuk kemudahan awam dan pembangunan negara. Yang pertama, dapat kita lihat dalam aplikasi cukai terhadap faedah penyediaan pengangguran kepada rakyat di Sweden. Negara Sweden mempunyai ekonomi yang melibatkan ekspor yang sangat maju dan negara ini juga bergantung kepada hasil pembuatan pertanian pelancongan, perindustrian dan sektor kewangan. Hasil daripada cukai di Sweden akan dibayar faedah pengangguran sehingga kadar maksimum sekitar SEK 10,000 sebulan selama 100 hari pertama. Namun faedah ini bergantung dengan kedudukan perbandaran dalam negara. Insurans peribadi juga tersedia terutama melalui organisasi profesional untuk memberikan pelepasan pendapatan yang berkaitan. Sistem faedah pengangguran yang diperkenalkan ini adalah untuk semua rakyat dan diperuntukkan sepenuhnya oleh negara. Di Sweden, pengangguran yang bukan anggota dana insurans pengangguran akan memperolehi faedah asas pengangguran sebanyak 320 kroner atau bersamaan dengan RM136 sehari selama 300 hari jika mereka bekerja sepenuh masa. Walau bagaimanapun, Sweden menetapkan bahawa orang yang menganggur mesti menunjukkan mereka sedang mencari pekerjaan dengan aktif. Untuk aplikasi cukai terhadap sistem pencen pula di Sweden, umur persaraan adalah
fleksibel tanpa had, tapi bermula pada umur 61 tahun. Jumlah yang pencen yang disediakan akan meningkat dengan umur pencen mereka daripada anggaran pesara akan mendapat sekitar 70% daripada gaji mereka ketika mereka bersara. Yang ketiga ialah aplikasi cukai dalam insurans perubatan. Semua penduduk yang menetap di Sweden sama ada bukan warga negara atau warga negara layak untuk mendapat insurans perubatan atau pekerjaan. Bayaran untuk rakyat berumur 19 tahun ke atas hanya perlu membayar 900 kroner setahun. Yang keempat, aplikasi cukai dalam sistem kebajikan sosial iaitu cuti bersalin dan menjaga anak serta kebajikan warga emas. Ibu bapa boleh memohon maksimum 480 hari cuti bersalin. 60 hari diperuntukkan untuk bapa. Ibu bapa berhak menerima elang bulanan sehingga RM448 atau bersamaan dengan 1,050 kroner bagi setiap anak yang untuk menjaga anak berusia 16 tahun ke bawah. Elang bulanan juga diberikan kepada anak yang berusia 16 tahun hingga 19 tahun yang melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah. Manakala untuk warga emas, kerajaan akan membayar kos pembersihan, penghantaran makanan dan pengangkutan warga emas. Selain itu, kerajaan juga membekalkan alat bantuan perumahan khas untuk warga emas yang pergerakan mereka terbatas. Oleh itu, kesimpulannya dari analisis kepada pembahagian dan pengagihan jumlah pendapatan negara adalah jelas digunakan untuk rakyat dari segi penyediaan faedah dan juga kemudahan dalam pelbagai sektor selain ia lebih menjimatkan dan harga lebih murah. Ini kerana rakyatnya ingin kemudahan dan keselamatan hidup dan ia menjadi fokus utama bagi mendapatkan kesihatan, pembelajaran dan kesenangan kita pencen yang baik serta terjamin di Sweden. Sekian, terima kasih.